Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan kerana demikian itu adalah ia terlebih elok daripada segala yang ditaklif pada tauhid. Situ? Betulkah? Mana lama cuti ni? Pening dah nak beli. Kerana bahawa muqaddimah Syanat Sanusi itu betul. Tengok ayat dia. Tanda dia, itu tanda dah. 13 ke bulan 3. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala situ. Tuh. Baik. Kata dianya, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku bagi demikian itu, demikian demikian mensuratkan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin. Gitu dah. Demikian itu tu orang panggil isim isyarah. Tiap-tiap isim isyarah tu dia berhajat kepada musyarun ilaih, dia panggil. Benda diisyaratkan kepadanya. Jadi dia kata mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ini orang panggil jumlah
khabariyah lafzan, insya'iyah ay du'aiyah maknan. Pada maknanya, ya Allah, bukakanlah akan dadaku bagi demikian itu, demikian mensuratkan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin. Gitu dah. Itu dia panggil khabariyah lafzan. Pada khabarnya, pada lafaznya ialah khabar, cerita. Nah, tapi pada maknanya ialah doa. Ni cara kita orang Malaysia ni dia kurang faham sikit. Kalau kita tengok orang Indonesia, dia cepat faham. Contohnya, kalau kita dengar tausiah ke tazkirah ke, nah, orang Indonesia ke, kalau ustaz dia kata mudah-mudahan kita semua dihimpunkan oleh Allah Ta'ala dalam syurganya nanti, amin, pakai amin. Itu maknanya orang dia faham. Faham ke apa? Doa ni tu makna dia, bukan nak cerita, nak berdoa. Tapi kalau orang Melayu Indonesia ni, mudah-mudahan kita semua dihimpun oleh Allah dalam syurga firdausnya nanti. Senyap ngano titik elubasi tak faham apa satu berarti ni. Seolah-olah tak usih masuk syurga firdaus ni. Nah, tak jadi yang dalam hati. Kena amin mula. Nah, amin dalam hati tak anggap amin. Dalam hati belaka buat kita ni. Kuat mai hati ni. Nah, kuat mai hati tak lega. Nah, amin mula. Nah, amin makna isim fi'il amah. Apa? Istajib du'aana ya Allah. Perkenankan permohonan kami ni, hai Tuhan. Itu maksud itu. Ada kita amin lepas tu imam acap tehah tu, kita amin serta amin imam. Itu mazhab kita Syafi'i, amin serta amin imam, bukan mengaminkan Fatihah imam. Beza tu dah. Kalau mazhab lain amin Fatihah imam. Jadi imam dia tu tak sunat dah kata amin. Waladdallin tu imam senyap. Amin selalu dah makmumnya. Kalau mazhab lain. Kalau mazhab kita Syafi'i ini sunatnya amin serta amin imam. Mana tu imam pun sunat kata amin. Jadi makmum ni nak kata amin, tunggu nanti tu imam kata. Bukan dia pergi laju suruh amin tu imam nak tarik nafas baru. Habis dah amin. Itu banyak folk kita ni di masjid-masjid surau tak mengaji fiqh kan, gitulah. Nah, tu imam waladdallin. Tu imam baru nak tarik nafas, nak kata amin, makmum amin. Habis dah amin. Tu imam tak kata lah amin. Lupa pahala sunat dah. Kitanya kena amin serta amin imam. Maknanya waladdallin. Jangan kata amin lagi. Tunggu tu imam kata amin baru kita amin. Tu imam kata, tu imam pun tarik nafas you sunat saktah dulu sekejap situ. Sunat saktah. Mana saktah ni berhenti. Sekejap. Berhenti sebentar. Mana sunat saktah, sunat berhenti. Sunat orang panggil berhenti, senyap, duduk dia sekejap. Tu imam nak tarik nafas. Tu imam tu kita pun amin sekali serta dengan amin imam. Itu baru sunat lah gitu. Nah, itu lagu tu. Buat kita surah nak siap nanti, biar comel sikit lah. Baru sedap kita mari semaya sini. Rasa mari semaya pondok rasa dah. Itu dah sungguh. Nah, biasa masjid surah tak jaga mana bab-bab fiqh ko. Gitu boleh tahu saya dah. Nah, jemaah dia semaya lagu tu lebih kurang. Baik, habis. Jadi ni orang panggil jumlah khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Pada maknanya ialah doa. Pada lafaznya, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku bagi demikian itu. Yani demikian itu mensuratkan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin. Jadi pada maknanya, ya Allah, bukakan olehmu akan dadaku bagi mensuratkan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin, ilmu humbi bagi agama. Kerana apa? Kerana bahawa semuqaddimah Syekh Sanusi itu tu jadi bukan semata-mata tulis kitab usuluddin itu daripada diri dia, tidak. Orang minta dengan Syekh Zainul Abidin ni supaya tulis satu kitab usuluddin, padahal terjemahkan daripada muqaddimah Syekh Sanusi. Dah
Imam Sanusi ni dia ada banyak karangan dalam ilmu usuluddin ni. Ada Muqaddimah As-Sanusi, ataupun dikenal juga dengan Akidah Sanusiyah, atau dikenal juga dengan matan Ummul Barahin. Ummu, ibu, Al-Barahin, segala burhan-burhan, hujjah-hujjah, ibu bagi segala hujjah-hujjah. Gitu. Jangan baca Ummu Ibrahim, tu Ibrahim berehing mok bagi berehing. Tu ada orang dia ikut dia baca nama kitab Ummu Ibrahim, Ummu Ibrahim. Salah lah. Ummu Ibrahim tu mok berehing mana tak tahu lah. Ummul Barahi. Pas dia ada kitab Muqaddimah Sughra, ada Sughra, ada Wusta, akidah Wusta dia panggil, ada akidah Kubra. Itu karangan Imam Sanusi dalam medan ilmu usuluddin ini terlalu banyak. Tapi yang dikehendak di sini ialah mensyarahkan kitab Muqaddimah bagi Imam Sanusi. Kerana apa? Kerana bahawa semuqaddimah bagi Syekh Sanusi itu, dan jika adalah ia muqaddimah Syekh Sanusi itu kecil jirimnya. Jirim ni mana tubuh dia. Bentuk ke dia. Jirim dia, tubuh dia tu kecil sekalipun, ni dia panggil ghayah. Ghayah ni mana nak menghabisi masalah. Artinya sekalipun kecil saja muqaddimah Sanusi itu, tapi sangat besar ilmunya, ilmu di dalam kitab Muqaddimah bagi Syekh Sanusi. Tu besar tak besar kalau di pondoknya. Silibuh ilmu tauhid, pertama-tama ibtidaiyah ni kitab Akidah Sanusi, kitab Ummul Barahi. Tu orang panggil selibuh di pondok, bagi ibtidaiyah, bagi budak tingkatan 1 ke peralihan. Kitab yang pertama-tama dia kena mengaji dalam ilmu usuluddin ni ialah kitab Ummul Barahi. Kitab Ummul Barahi iaitu kitab Muqaddimah bagi Syekh Sanusi. Jadi sekalipun kecil saja kitab asal dia halus je sebenarnya, tetapi sangat besar orang panggil ilmu di dalamnya. Lagi yang mengandung atas sekalian aqaid, lagi pula dalam kitab Muqaddimah Imam Sanusi ini mengandung atas sekalian aqaid, atas sekalian tambatan simpulan-simpulan bagi iman. Aqaid artinya aqaidil iman. Aqaid itu jamak daripada aqdun. Akidah maknanya apa? Tambatan, simpulan. Tu setiap kepercayaan kita ni, beriman pada Allah, beriman pada mereka, beriman pada segala kitab, beriman pada segala rasul, beriman dengan hari kiamat, qada dan qadar dan sebagainya, mesti kita kena tambah, kena simpul. Simpul tu simpul mati. Tu kena ikat. Ada akdun, akad. Kita dah kata akad nikah, akad jual beli tu. Tambah, ikat. Tapi ikat ni dia tak boleh nak buai dah. Nak buka balik tak boleh. Nak buang balik tak boleh dah. Tambak ni tambak mati, simpul mati. Itu dia panggil aqaid. Aqaidil iman, mana segala tambatan-tambatan bagi kepercayaan. Serta bukan setakat duk sebut tambatan bagi iman saja dalam kitab Muqaddimah Syekh Sanusi ni, serta dilebih beberapa fawaid, dilebihkan di dalam Muqaddimah Imam Sanusi ni beberapa banyak faedah-faedah yang dibangsa pada ilmu akidah. Banyak. Hak ni penting lah ni, ilmu akidah ni. Yang terpenting daripada segala hak terpenting dalam ilmu agama ialah ilmu akidah. Kenapa? Kerana kalau kita mati malam ni malam ni selalu adalah muka nakir tu tanya tentang akidah kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka
wa man ikhwanuka wa ma imamuka. Kita hanya berakidah selalu dah. Kalau mati malam ni selalu dah. Jadi kalau akidah, mu'taqadat, pegangan kita tu, simpulan kita tidak betul, tidak muwafiqul lil haqqi, tidak kena dengan perkara yang sebenar, yang hak. Apa perkara yang sebenar? yakni mu'taqadat yang diiktiqadkan oleh ahli sunnah wal jamaah, yakni fi nafsil amri, pada diri realiti yang sebenar, ai fi ilmillah au fi lauhil mahfuzi. Itu dalam kitab Ar-Ra'i sebut lagu tu. Ni pada hakikat dalam ilmu Allah Ta'ala atau pada yang termaktub di dalam lauhil mahfuz. Tidak tepat seperti itu, maka ketika tu tak boleh jawab lah kita soal muka nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawab. Sebab tu betul sungguh ilmu akidah ni. Bila kita mengaji betul ilmu akidah ni, pegangnya kita betul, kita beramal dengan dia, maknanya kita i'tiqad, kita kemah dalam hati kita lagu tu, lagu yang kita mengaji ni, maka kita tu mukmin yang sebenar, mukmin haqqah, mukmin yang sebenar. Tak ada hak lagi orang nak tuduh kita musyrik ke apa, tak boleh. Tu sebab tu Nabi kata, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku, aku tidak takut berlaku ke atas kamu tu kesyirikan. Nabi tak takut berlaku syirik. Sebab Nabi tahu kalau kita ni mengaji sungguh ilmu tauhid, maka kita tu orang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala. Tidak berhak orang nak tuduh kita tu dengan musyrik. Apa Nabi bimbing apa? Walakinni akhsha alaikumud dunya antana fasuha. Aku bimbangnya ialah apabila kamu ni dapat dunia, kamu berlomba-lomba pada kemegahan dunia. Tu hak Nabi bimbang. Tapi tiba-tiba orang lain ni bimbang ke syirik orang Islam. Kalau bimbang kepada syirik orang Islam, ngajarlah ilmu tauhid. Bukan tuduh perbuatan orang Islam tu syirik. Pergi ziarah kuburnya kata syirik. Berdoa tawassulnya kata syirik. Macam-macam. Padahal benda tu tidak syirik. Istighatsah tidak syirik, tawassul tidak syirik, ziarah kubur tidak syirik. Tapi dia mau tuduh kata syirik. Ni hak Nabi sebut, inna akhafa akhwafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'iyat alaihi bahjatahu. Nabi kata, benda yang paling aku pusing takut berlaku kepada kamu ialah seseorang yang membaca Al-Quran sehingga bercahaya wajahnya. Sehingga bercahaya wajah dia dengan cahaya Quran. Artinya ramai orang duk follow dia, orang duk ikut dia sebab hebat, petah dia baca Quran lacah. Qala Allah, qala Rasul. Tapi jaa ila qaumil muslimin bi sayfihi faqala asyraktu. Dia datang kepada orang Islam, lalu dia kata kalian semua ni musyrik semua. Ni bahaya ni. Ni ada lah. Fuak-fuak lagu tu ada lah ni banyak. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bisyirki ya Rasulullah, siapa yang lebih berhak dengan musyrik, dengan syirik tadi ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi, orang yang menuduh umat Islam dengan syirik, atau orang yang dituduh, orang Islam yang dituduh dengan tuduhan syirik, yang berhak dengan syirik? Lalu Nabi jawab, balir rami ahaqqu bisyirki, bahkan orang yang menuduh umat Islam dengan syirik itulah sebenarnya mereka yang syirik. Sungguh. Itu sebab tu. Kalau kita tanya kelompok dia, kenapa tak boleh tawassul dengan Nabi? Kita di Selangor ni tiap-tiap Jumaat khutbah kedua semua tawassul dengan Nabi dah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Tu tawassul dengan Nabi, kita berdoa dengan Allah Ta'ala, tawassul dengan Nabi. Dia tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dia kata Nabi mati dah, mana boleh bagi manfaat mudarat. Tengok, kalau Nabi hidup lagi, Nabi bolehlah bagi manfaat mudarat. Kenapa dah? Dia syirik. Bapa syirik. Dah Nabi ni makhluk, dia hidup ke, dia wafat ke, dua-dua sama, dia tidak mampu beri manfaat dan mudarat. Yang memberi manfaat dan mudarat hanya satu saja. Siapa?
fa'ilul mukhtar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wal fi'lu, dan bermula perbuatan, fit ta'thiri, pada memberi kesan, pada manfaat atau mudarat, laisa illa, tidak adalah ia melainkan lil wahidil qahhari jalla wa ala, hanya untuk Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba dia. Itu. Jadi Nabi hidup ke, Nabi wafat ke, sama saja. Apa sama saja? Ini Nabi tidak mampu memberi manfaat dan mudarat. Nah, kita tawassul dengan Nabi ke, kita istighasah dengan Nabi ke, tetap Nabi tidak mampu memberi manfaat dan mudarat. Sama ada dia hidup atau dia telah intiqal, wafat, meninggal dunia, sama saja. Patut yang memberi yang Allah. Yang memberi manfaat dan mudarat siapa? Allah. Nah, patut apa duk suruh ya Muhammad, nah, duk suruh nama Nabi Muhammad, nah, dah Allah Ta'ala. Atau orang panggil asbab usaha kasab, usaha asbab, yang bahasa yang bahasa majazi saja. Nah, kita usaha yang bahasa zahir saja, yang bahasa zahir. Mana macam kita ni lah lapar ke, balik rumah lapar, kita ayat ke mana ke bini kita? Nah, kita suruh bini kita suruh nak nasi dah. Kau suruh Allah Ta'ala, ya Allah, lapar ni, ya Allah, nak nasi ni, gitu ke? Dah. Suruh bini, suruh nak nasi ni, lapar ni, suruh. Syirik selalu lah. Hei, berat lagu tu. Kita orang mukmin ni pasti dah kita i'tikad yang memberi rezeki hanya Allah. Itu harus dah. Bini kita tak nak nasi, tapi ada nasi, ada Tuhan bui nasi, ada. Nah, ada apa? Tu tengok Maryam bintu Imran. Buah-buah hak tidak muslim dia ada. Tuhan bui ke dia. Itu dia. Tapi hak ni maqam tajrid lah. Nak cerita kata bahawasanya orang mukmin ni sama ada dia maqam tajrid ke, maqam asbab ke, dua-duanya mereka i'tikad sang pemberi, sang pencipta, sang pemberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Baik tak? Bukan makhluk. Kalau bukan makhluk gak, tak usah kerja, tak usah nego lah. Bodoh kecek lagu tu. Nah, tak usah makan gaji lah, syirik nanti. Berat lagu tu. Nah, ni siapa tahap tak sewi? Draw duit di bank, ambil gaji berapa? Takut syirik dia ya. Weh lah. Ada dalam YouTube ustaz kecek lagu tu. Pernah. Dia tokat taki habis syirik khafi, syirik jali. Nah. Kalau syirik dalam ilmu akidah itu dipanggil syirik jali, syirik akbar, syirik terang-terangan. Syirik ni kekal dengan aku. Ada pun hak dalam ilmu tasawuf itu dia panggil syirik khafi, syirik halus. Hak tu tak kafir tu. Nah, hak tu tak kafir tu. Cuma berdosa saja. Itulah. Habis. Dan kerana demikian itu, demikian sangat besar ilmunya Muqaddimah Syekh Sanusi, lagi yang mengandung atas sekalian aqaid serta dilebihkan beberapa faedah-faedah yang banyak dalam kitab Muqaddimah Imam Sanusi, adalah ia akidah Sanusi ni, Muqaddimah Imam Sanusi ni terlebih elok daripada segala yang ditaklif pada tauhid. Terlebih elok, terlebih molek lah maknanya daripada segala kitab-kitab yang setanding dengan dia yang ditulis pada medan ilmu tauhid. Nah, jadi kalau kitab-kitab lain tu ada juga, kitab-kitab lain pun ada, seumpama Aqidatul Awam ada. Itu lagilah orang panggil dalam bentuk nazam. Nah, kalau di pondok-pondok ya hafal. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Ayo ya hafal pun dia. Tapi nak banding dengan kitab Muqaddimah Sanusi ni, kemah Muqaddimah Sanusi lagi. Walaupun dia bukan dalam bentuk syair, dia kalam nasar, tapi oleh kerana meliputi dia mana banyak faedah-faedah,
hukum akal pun dia sebut. Macam kita Aqidatul Awam tu, dia tak sebut hukum akal. Nah, dia bakal masuk selalu sifat 20 selalu dah sebut. Nah, tengok. Jadi dialah hak terlebih molek, terlebih elok daripada segala, yakni segala karangan, segala kitab-kitab yang ditaklif, mana yang dikarang, yang ditulis pada tauhid ini, pada medan ilmu tauhid. Dan terlebih sucinya ni apa pada kata terlebih elok. Dah apa situ, mana pasal sepepak baru bunyi lagu ni lah. Dan kerana demikian itu, wali anna zalika, dan kerana demikian itu, kerana besar ilmu akidah muqaddimah Syekh Sanusi, dan mengandung di dalam kitab muqaddimah Syekh Sanusi aqaid, iman serta beberapa banyak fawaid, faedah-faedah, adalah ia muqaddimah Syekh Sanusi ni terlebih sucinya kitab akidah Syekh Sanusi daripada hampa, apa dia tu? Tak terai kitab tu lagu mana? Hampa. Lepas tu dan ta'qid. Betul, ta'qid dia tulis, betul tak? Tak jelas. Jadi kitab Syekh Sanusi ni terlebih sucinya daripada hampa dan ta'qid. Mana? Yang ni tidak duk panjang jela-jela bahah pasal apa aku pening pala otak orang dah. Tu dia ada juga kitab-kitab ilmu usuluddin, dia lebih daripada hak fardu ain, dia panggil ilmul kalam. Mana bicaranya tu masuk sampai ghawamid fi ilmil kalam, hak rumit-rumit dalam perbahasan ilmul kalam. Jadi kalau kita mengaji hak kitab lagu tu, bagi orang-orang hak mengaji di pondok tak ada hal lah. Tapi kalau kita nak mengaji hak lepas fardu ain, pening salah kita jadi. Tadi pahedah, lepas tu duduk masuk bahar dalam istilah jadi bengong gitu. Tu. Jadi hampa pula. Tak. Kitab akidah Imam Sanusi ni, muqaddimah Imam Sanusi, tidak. Tidak seperti itu. Mana suci daripada hampa dan ta'qid. Istimewa pula, mana lebih-lebih pula orang yang mengarang akan dia itu. Mana? Siapa orang yang mengarang itu? Iaitu Syekh Sanusi itulah. Imam Sanusi itu ialah waliullah, seorang wali daripada waliyun min awliyaillah, seorang wali daripada wali-waliullah dengan tiada syak, mana tidak ragu-ragu. Tak ada ragu-ragu lagi kata Imam Sanusi ni waliyun min awliyaillah. Sebab apa? Sebab kalau bukan ulama tu waliullah, siapa lagi waliullah? Memanglah tiap-tiap wali belum tentu ulama. Ada wali yang bukan ulama pun. Sebab definisi wali itu sendiri ialah mukmin taqiyun. Mukmin, orang yang beriman pada Allah, taqi, yang bertakwa pada Allah. Mana? Orang yang duduk tangga buat imtithalu awamiri wajtinabun nawahi, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Itu wali. Macam kita ni kuali. Bukan wali apa? Kita mukmin asiyun, mukmin yang buat maksiat. Betul tak? Kau tak mengaku mana ada saya buat maksiat, saya suci, bersih, ahli surga. Berat kalau ada mengaku lagu tu, berat benar dia. Kita ni mukmin asi, orang beriman juga, tapi banyak maksiat. Maksiat zahir, maksiat batin, banyak. Barangkalinya maksiat batin lebih banyak lagi daripada maksiat zahir. Ayolah kita orang masjid, orang surah ni tak kena pergi judi, togok-agak. Tapi ada juga apa? Ngopak. Yalah. Tengok dengan mata kita perkara-perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala, maksiat zahir tu. Tu. Dengar orang ngopak. Dia tak ngopak tapi tupai dengar. Tupai anggur. Yalah ke? Boleh saya sekali. Tu al-mustami' syarikul qail dia panggil. Orang yang mendengar ni bersyarikat, yang berhak dengan orang kecek.
Kalau orang kecek tu ngopak, dia dengar pun boleh dosa ngopak hati. Kalau orang kecek tu mengajar ilmu agama ke apa, orang dengar pun boleh pahala serupa juga. Ya gitu. Jadi bukan ada sedap ustaz, dia duduk mengajar dia boleh pahala, lepas tu kita ni duduk mengangur, duduk tunggu isyak gitu, tak lega apa satu. Dah. Sama pahala. Boleh jadi lebih hemo lagi hak dengar. Sebab orang hak dengar ni tu pengurusi Surawi tak? 150 sorang ke 250 sorang ni ada? Tak ada deh. Mari lillahi ta'ala takut betul dah. Tok guru mari ni ada sebab. Barangkalinya pahala banyak demo hak dengar lagi daripada hak duk mari mengajar. Betul tak? Tu jangan duk rasa rugi jangan yang gitu jadi kita ni bukan wali. Kuali. Apa? Kita mukmin asiyun, mukmin yang deraka banyak dengan Allah Taala. Zahir batin, hak batin zahir lah. Riya, ujub, sum'ah, takabbur, hubbud jah, hubbul mal, hubbud dunia, hubbus syahwat. Macam-macam lah. Tapi kalau waliullah, mukmin taqiyun, orang yang beriman dengan Allah serta duduk buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Kalaupun terjatuh berbuat perkara yang ditegur oleh Allah Ta'ala, segera mereka tu bertaubat. Jadi wali ni bukan maksum, dia mahfuz dia panggil. Kamal anbiya'i maksuman summa awliya'i mahfuzan. Seperti mana para nabi itu maksum, maka para wali itu mahfuz. Apa mahfuz? Iaitu mereka tu dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada berkekalan di atas dosa. Mereka buat juga dosa, terbuat lalu segera taubat. Maka masuk dalam hadis Nabi SAW, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat sungguh-sungguh daripada dosanya seperti orang yang tidak ada dosa. Kan macam kita dok kan, kalau buat dosa tu nak taubat lalu dok mati lu kayak buat lagi ni muda lagi rasa biar janggut putih rambut putih dah pun rasa muda lagi tu. Jadi kita tu nak buat dosa lambat taubat, atau taubat tapi tidak taubatan nasuha, tak taubat ngoti-ngoti. Apa? Tak cukup rukun taubat. Tak ada an-nadmu wal azmu wal iqla'. Bapa hanya semaya sunat taubat. Ada juga orang duk suka lagu tu. Bila semaya sunat taubat tu taubat. Lah. Semaya sunat taubat tu sunat hukum dia. Adapun taubat tu wajib. Lain tu. Tiap-tiap orang hak semaya sunat taubat belum tentu taubat. Ada pun orang taubat tak perlu semaya sunat taubat. Hanya sunat saja. Tu kenapa tu? Kita kan bila buat maksiat lambat taubat. Bila lambat taubat tu dosa pula sekali lagi apa? Dosa kita tangguh taubat. Dosa di atas lambat taubat, kena taubat pula sekali lagi. Dosa taubat atas dosa sahah, taubat atas dosa lambat taubat. Sahah pula. Pak kalau dosa tu kita buat ramai-ramai, supaya merokok ke curi ke, ketika mana kita duk merokok, duk curi, tak ada tak? Nahyul munkar. Tak ada. Kena taubat pula. Tidak nahyul munkar. Dosa juga tu. Tak ada orang curi. Nanti lu kita ni dosa ni ada gitu. Tak ada dosa pahala. Ada yang betul kita boleh curi betul tak? Tak ada. Maka bila nak taubat dah tu. Kena taubat nahyul munkar tu. Tidak dicegah. Dosa tu. Jadi bukan dosa ya Allah aku taubat padamu ya Allah, dosa aku curi ya Allah, aku mau apa mula dah. Kena atar balik. Kena taubat tu kena nyesal, kena azam tak nak buat lagi, lepas tu minta Allah Taala cabut bekas saya. Lepas tu kalau merapok curi gapo ni orang panggil apa? Dosa dengan anak ada. Ngopak gapo, ini dosa anak ada, kena pergi minta istihlal, minta halal. Kena pergi hantar balik bagai. Kalau tak boleh hantar balik minta halal, minta maaf. Kalau tak ada juga mati dah. Seluruh dunia ni tak ada, kutub utara kutub selatan kita pergi cari tak ada. Maka kata Imam Ghazali, kita buatlah amal-amal kebajikan apa-apa, minta Allah Ta'ala hadiah ke pahala kepada orang yang kita berdosa. Mudah-mudahan akhirat esok dia maaf dosa kita. Gitu cara dia dah. Bukan semaya sunat taubat gugur habis dosa dengan makhluk, bukan. Gitu cara dia. Kalau dosa dengan makhluk, kita tak boleh nak minta maaf, minta halal dah. Maka kita buatlah pahala apa-apa, sedekah niat. Apa akhirat esok kata Imam Ghazali, mudah-mudahan
Orang hak kita buat khianat dulunya, dia kejut tengok pahala yang banyak. Weh, banyak pahala aku anu. Saya buka buku hak saya ni tu takut tukar buku orang lain kot Dia kata buku mudah. Bagaimana ya pahala banyak sangat dia kata ingat dak mula ada orang ngopak kamu, ada orang buat jahat kamu, ada orang curi barangmu. Dia nak minta halal, nak minta maaf ke apa tak ada, mu mati dah. Tak jumpa cari dah mu. Maka dia tak putus-putus buat amal kebajikan, kirim pahala kamu. Nah, tu maka diharap-harapnya mu maaf lah. Dah, awak tu maaf lah. Tu. Kalau orang yang tak nak maaf, dah, dosa orang dengan dia, orang ni sengaja melambatkan diri dia untuk masuk syurga. Ingat baik-baik, nah. Orang berdosa dengan kita. Lepas tu kita tak maaf. Aku tak maaf. Bapa tak maaf. Nak cara juga akhirat esok. Jadi hak sepatutnya kita boleh masuk dah syurga. Tapi oleh kerana kita nak minta mahkamah, minta dibicarakan. Mahkamah Tuhan kita nak minta dibicarakan. Jadi kita sengaja melambatkan diri kita daripada masuk syurga. Itu. Jadi orang yang memaafkan dosa manusia terhadap diri dia, orang ni orang yang nak supaya cepat-cepat dia boleh masuk syurga. Itu. Jadi kalau kita nak supaya kita boleh masuk syurga cepat-cepat, kita maaf dosa orang dengan kita. Mudah-mudahan dosa kita dengan orang lain pun mudah orang lain nak maaf. Kena ingat sebab kita ni pasti juga ada dosa dengan orang lain. Jangan buat sedap macam kita tak ada dosa dengan orang lain juga. Habis. Jadi waliullah bila dia terbuat dosa, dia segera taubat. Macam cerita Syekh Yasin Padani kan. Syekh Yasin Padani ni orang panggil musnidul alam, musnidud dunia. Dia segala sanak-sanak hadis ko, kitab ko, ilmu ko, dia banyak pegang di dia. Siapa ulama Arab pun mengaji di dia. Dia orang Padang. Orang Padang ni Sumatera. Orang Padang. Nama dia Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Al-Makki. Orang dia mualaf di Mekah. Baik. Jadi oleh kerana orang duk mari ziarah dia ramai, tak putus-putus ni musim haji ni. Jadi tiba-tibanya apabila selesai satu grup mari ziarah dia nak balik, tak ada tutup pintu lagi, ada pula dah ziarah, grup haji hak lain nak mari ziarah rumah dia. Tiba-tiba masuk dalam hati ni, hebat juga aku ni. Orang tak putus mari ziarah. Dah orang mari ziarah ulama kan, minta doa, minta berkat, minta macam-macam lah, minta nasihat. Tak telitah mari nak masuk dalam hati dia, telitah khatir dia panggil. Mari lintasan nafsaniyah, lintasan nafsu dan mari dia pun kata hebat juga aku ni. Orang mari ziarah tak berhenti. Bila lagu tu dia pun pasal TV channel Arab gelek. Orang mari ziarah ni, orang mari ziarah ni dia pun pasal channel Arab gelek, cucu rokok, cucu shisha, rokok belah, shisha belah, orang ramai mari. Jadi hok mari ni daripada tanah Jawi ni nak mari ziarah tok guru soho, ulama soho, warak, wali, alim. Bila mari-mari tengok, berat kita ni, indah khabar dari rupa ni. Duk dengar lagu Arab gelek, apa rokok, shisha duk tangan, teruk sangat ni. Tak ada lama duduk. Waktu tu ginilah Syekh, kita nak balik. Pakat balik. Dia pun tutup TV, mampu shisha rokok yang berapa, ambil asmaya yang berapa, tobat dengan Allah Ta'ala. Apa tu? Kerana dia tak sewi, orang panggil hak nafsu dia tu diikut-ikut. Maka yang mari dalam hati tadi, hebat juga aku ni, orang mari ziarah tak putus, macam-macam wali ya. Tu orang nak mari berkat aku, doa aku, nasihat aku, yang mari tu. Jadi nak orang ni supaya tidak pandai hebat dia, sampai tahap terpaksa dia buat benda-benda yang makruh seperti itu. Kira-kiranya makruh lah kalau kita kata ni, makruh dah. Itu untuk apa? Untuk supaya orang ni tidak terlalu takjub ataupun puja dia. Labun ni jatuhnya dengar di tanah Jawi nya hebat, alim, wali, upo-upo.
duk isap shisha, duk isap rokok, duk tengok TV gelek, jadi gini kelik nak gitu. Jadi orang tak pandai mulia, dia pun tak embuh, memang nak supaya orang pandai hina dia. Jadi bila balik dekat, menangis dengan Tuhan, taubat. Tu wali gitu. Nah, ada orang wali lagu tu. Tu. Jadi wali tidak maksum lah. Nah, wali tidak maksum. Tapi mahfuz. Apa? Segera mereka tu bertaubat. Bila takdir jatuh melakukan kesalahan dosa, segera mereka taubat. Adapun terkadang tu mereka melakukan orang panggil kesalahan seperti nampak sengaja, itu hal mereka. Cuma zaman lah ni tak ada video, zaman Tok Kenali tu tak ada video je. Kalau ada video, viral ni pada zaman lah ni. Cerita ni selalu dihikayat oleh almarhum Tok Guru Ambo, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh Pak Hamid Gunung Qaddasallahu sirrahu. Daripada guru dia Tok Haji Abdul Rahman Wakah Baru. Daripada guru dia iaitu Tok Guru Haji Abdullah Pondok Bunuk Payung, iaitu murid kepada Tok Kenali sendiri. Ini sanak cerita ni daripada orang sikoh-sikoh saja, dan selalu diulang-ulang cerita dalam pengajian kitab hikam. Kitab hikam dengan Tok Guru, iaitu Tok Kenali ni satu harinya pernah dia pergi tepi pada bola, selok kain kecing orang duk main bola, kejut kanyak Tok Guru selok kain kecing. Orang kata, Tok Guru, orang tengok tu, orang budak-budak main bola duk tengok tu. Ya tu, mana ada orang sini lembu belakang. Ya, lembu belakang. Tu kata hal dia maknanya masa tu Tok Guru cerita pasal rupa-rupa orang yang kelalaian ni, bagai-bagai rupa. Orang kafir, muka khinzir, orang munafik, muka kera. Orang cinta pada dunia, duk kejar sana sini, takasur dengan dunia ni, berlomba-lomba ketinggian seperti anjing mukanya. Orang yang kelalaian dengan Tuhan, duk galak dengan nafsu dia seperti lembu kobra. Jadi orang duk main bola tu tak ada Allahu Akbar, ya Allah subhanallah, tak ada. Oleh lah weh sini weh kayak gitu. Tak ingat tu Jadi rupa dia pada hakikat lembu. Tu. Jadi Tok Kenalinya selok kain tak nampak orang, nampak lembu. Kecing depan lembu bagi dia orang sebenarnya. Tu. Ini almarhum Tok Guru Ambo cerita acak kali dalam kitab dalam pengajian kitab hikam dengan dia zaman duk ngaji pondok mula lah. Jadi kalau ada video dia kata syuting, buruk nama Tok Kenali ni. Mujurnya zaman Tok Kenali tu tak ada video, hanya cerita tu dihikayat daripada generasi ke generasi. Siapa kau kita lah ni? Saya demo pula cerita kau orang lain gitu. Ni nak cerita kata demo duk geger dalam Facebook. Seorang ulama besar di Kalimantan, di Martapura, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, orang panggil guru sekumpuh. Sudut mengaji, tiba-tiba dia bangun selok kain, nampak spender dia. Pakak dua mengaji dalam Facebook. Wali spender dah ni. Astagfirullahalazim. Itu satu baru orang panggil kelemahan. Kita duk jajah, duk buat bergelar. Padahal berapa ratus video hidup mengajar kitab-kitab tu benda hak baik belaka. Berapa kita duk ambil hak tu berapa saat tu. Dan itu pun kita tak tahu apa hal dia tiba-tiba pergi selok kain depan orang tu. Apa hal dia? Macam Tok Kenali tu, hal dia tu nampak orang lembu, bukan orang. Maka dia pergi orang pun pakai tengok, wah Tok Guru selok kain kecing depan kita ni. Pak kita tak tahu beruskupu tu apa hal dia tu. Hanya berapa saat video tu, berapa saat saja, berapa saat, berapa sekonnya saja. Tiba-tiba hidup mengajar ni dalam musalla raudah dia, tiba-tiba dia bangun, selok duduk. Gila ya. Gapo tak tahu, kita pun tak payah apa hal dia. Kalau gitu tak usah ambil hak tu. Tolak semata tu, tak termasuk di akal. Salah dari segi syariat duk buka aurat, tapi kita tak tahu hal dia tu, kita tak tahu. Bukan kita nak menghalalkan perbuatan selak kain depan orang, tunjuk spender kau, tunjuk konek, tunjuk gelar, bukan. Tapi kita tak tahu dia ni orang soleh, orang alim, bukan orang bodoh-bodoh. Umur 10 tahun tu hafal tafsir Jalalain.
hafal tafsir Jalalain, bukan hafal Quran, hafal tafsir sekali dengan tafsir Jalalain. Tafsir yang dikarang oleh dua imam, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Bukan Jalaluddin Hasan. Itu pelakon tu. Bukan orang biasa-biasa, orang alim. Dan mengajar banyak kitab, banyak lagi video hak molek-molek. Jadi ambil hak molek, tak usah ambil hak tu. Hak tu kita tak faham dengan akal kita. Kita tak tahu apa hal yang berlaku pada diri dia. Tiba-tiba bangun, selok kain, nampak spanduk, duduk, gila dia ya. Tiba-tiba. Apa benda tak tahu. Dan orang hak dekat tu pun tak tahu. Sebaiknya benda-benda lagu tu orang telah wafat meninggal dunia kita tutup. Kita mohon keampunan Allah untuk kita dengan dia. Itu sebagai orang mukmin yang sebenar. Bukan kita duk pergi jajah, pergi duk gelar wali spendo gapo. Jahat akhlak kita dengan orang yang telah meninggal dunia. Hatta kalau betul-betul fasik sekalipun jahat, tak boleh kita duk cerita hak keburukan dia lagi setelah mana dia telah meninggal dunia. Bahawa dia telah dapat apa hak dia usaha balasannya daripada Allah. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa hak mu usaha nanti mu juga akan dapat balasan daripada Allah. Itu dah. Lepas tu dia tanya, dah wali ke tak dia ni? Mana aku tahu? Boleh tak kita kata guru sepupu tu wali? Mana aku tahu? Hanya wali mengenal wali. Kalau aku kata dia wali, aku pun wali juga gitu. Sedangkan aku ni tahu aku wali, bukan wali dia sini. Tu lagu tu. Faham ni dia kata ni? Istimewa pula orang yang mengarang akan muqaddimah Syekh Sanusi itu waliullah dengan tiada syak, waliyun min auliyaillah bila syakkin, tanpa syak. Bapa boleh kata lagu ni? Dah tua pengarang ni pun wali juga. Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fadhani wali juga. Hanya wali yang mengenal wali. Tu sebab wali ni tak ada alamat. Tu wali ni tidak ada alamat, tak ada tanda. Mana tanda wali? Janggut panjang, kambing. Wali lama dah lah. Serbai besar, Abu Lahab, Abu Jahal mula pakai serbai kau. Jubah labung, Abu Lahab tak pakai kok necktie berapa, seluar spendo, cak got boyong ngakak, seluar jing, tak pakai jubah mo. Mengko harak kan? Betul tak? Wali. Bukan situ nak kenal wali. Lepas tu tak ada alamat. Kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah, paling tidak pun nak digelarkan seorang tu wali, ada tanda alamat yang paling nyata terang ketara dua. Mana? Tidak pemarah dan pemurah dan tidak pemarah. Dua ni. Kan kita kan balik, pemarah dan tidak pemurah. Duduk kedai kopi orang minta derma ke jual tisu ke apa, widas ria. Duk mata jumpa bola. Saat ni minta dah kelatan ni. Minta bola. Kuat dah. Kan kita kan. Pemarah dan tidak pemurah, ria bukan sejuta wis dekah. Mana yang marah ketemu. Betul tak? Tu kita jauh lagi lah. Kalau paling nak kata tu wali pun dua tanda kena nyata, jelas. Betul. Mana tu? Iaitu pemurah dan tidak pemarah. Kalau ada dua ni boleh dah nak kata seakan-akan wali. Macam ada seni di Mesir dulu. Saya tak sempat, tapi abang-abang duk ceritalah. Orang gelar dia Ustaz Ayub tu wali. Tapi memang tu wali sungguh, boleh jadi. Sebab dua ni ada. Dia tak rajin marah. Makanan orang dia makan pun pelik. Makanan hak tak habis, dia ambil makan. Pelik. Orang nak dekat periksa kan, pergi hola kitab ke dia nak tahu soalan gapo hak akan masuk dalam periksa. Dia pun tanda ni masuk sungguh. Hebat dia. Dan dia tak pernah pun, kalau ada orang minta sedekah kan, orang Arab ni banyaklah harga lillah pada minta sedekah. Tak pernah. Kita tak ada duit, maaf. Kita dia ada. Wi romo. Wi juga tak tengok berapa. Orang belakang, wi 100, wi 200. Tak rajin kering kocek dia. Tu pelik dia berapa. Tapi memang aling. Katanya masa dia duk buat master di Azhar tu, dalam kuliah, seorang syekh tu baca syair Arab. Syekh doktor lah baca syair Arab. Orang Arab tak faham. Senyap orang Arab tak faham.
kerut kening. Dia selok suka. Ha ha ha, suka. Syekh kata apa pun suka. Dia buang tu cerita ke. Barulah orang lain faham, suka belaka. Ha, dia kata, memang betul-betul cerdik sungguh. Ya. Orang Kelantan. Ya. Dan ni tak tahulah, katanya berhenti dah mengajar di pondok moden Kandih. Dibaca tu. Masa balik tu, orang nak pergi jaga apa? Dah, nak jaga mok. Nak ubi gitu. Buat balik master. Ya, master Azhar. Lepas tu pondok moden pergi duduk, pujuk supaya masuk mengajar di pondok moden, dibaca. Tapi memang ada sungguh dua sifat tadi. Betul Imam Kushairi sebut. Batu orang gelar dia Ustaz Ayub tu wali. Betul sungguh. Nah, tak pemarah, pemurah dan tidak pemarah. Tu tengok. Habis situ. Dan namanya, nama orang yang mengarang ni, nama apa? Muhammad anak Yusuf. Jadi Muhammad anak laki-laki bagi Yusuf. Mana Muhammad bin Yusuf. Gitu dah. Kalau perempuan binti, Zainab binti Yusuf. Contoh. Jadi sebab tu bila kita nak talqin tu, ya, bukan binti dah, bin juga, cuma sebut nama mak. Jangan tukar. Ni ada juga si mati tu nama Muhammad bin Zaid, mak dia Khadijah. Tapi bila mati dia duduk pihak kata kena binti mak. Jadi dia pun Muhammad binti Khadijah. Muhammad anak perempuan Khadijah pula dah. Anak Muhammad jadi anak perempuan Khadijah. Bin Khadijah lah, bukan binti Khadijah. Dah ingat tu. Sebab Abu Haji gila ada tu kematian duduk baca talqin, duduk dengar. Anak Muhammad binti Khadijah. Dia tak faham Arab tu. Muhammad binti Khadijah, jadi bunyi lagu ni bahasa Melayu, Muhammad anak perempuan bagi Khadijah. Tak betul tu. Dia kena macam mana? Muhammad bin Khadijah. Apa? Muhammad anak laki-laki bagi Khadijah. Baru tu. Tu ni. Kata talqin kan ya bin dengan mak. Betul tak? Itu. Bukan binti tu, bukan. Muhammad anak, yang anak laki-laki bagi Yusuf As-Sanusiyu Al-Hasaniyu. Dia keturunan Nabi SAW daripada pihak cucu Nabi bernama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dalam kitab Arabnya dia akan sebut gini. Al-Hasaniyu min jihati ummi abihi. Gitu. Tu keturunan Sayyidina Hasan min jihati ummi abihi. Mana? Daripada pihak mak ayah dia. Jadi ayah bagi Syekh Sanusi ni namanya Yusuf. Jadi mak Yusuf ni, mak Yusuf pula ada budak nama Yusuf ni. Mak Yusuf ni keturunan Al-Hasani, Syarifah Al-Hasan. Jadi kalau mengikut nuqaba asyraf, ataupun dia panggil apa, badan ansab, badan menjaga nasab keturunan Nabi selain daripada Hadramaut Yaman, Habib-Habib ni, mana selain daripada itulah, mana Mesir ke Jordan ke mana-mana, mereka tidak memutuskan anak Syarifah yang berkahwin maknya dengan tidak sayyid, tidak, bahkan boleh dinisbahkan sebagai Asy-Syarif, Al-Habib, As-Sayyid dan Al-Hasani atau Al-Husaini. Hanya saja di Hadramaut saja yang ijtihad para habaib di sana tak boleh kerana terputus nasab. Jadi tu perbahasan tu panjang. Ini perbahasan tu panjang. Kalau tanya saya, tak putus. Sebab apa tak putus? Sebab cuba tengok dari segi nasab tu sendiri, anak mak itu yakin pasti seorang perempuan bila mengandung boleh anak, pasti tak anak dia? Pasti. Takkan anak kereta, takkan anak lembu, anak dia dah lah perut. Adapun nak dikatakan anak bapa, dia tak kuat melainkan dengan 3 jalan. Betul tak? Mana pertamanya jimuk dalam nikah yang sah. Betul tak? Kita bini, jimuk bini kita, lekat perut bini kita, boleh anak. Anak tu mesti
sekurang-kurangnya 6 bulan 2 lahzah, atau lebih. Lebih tak ada hal, lebih lagi. Maka bila beranak, boleh bank dengan bank kita, betul tak? Itu tak kuat tu, belum pasti lagi bank kita. Melainkan salah satu jalannya jima' dengan nikah yang sah. Satu. Yang kedua, wati syubhat, dia panggil jima' syubhat. Mana syubhat? Contoh syubhat ni biasanya Tok Guru cerita lagu ni. Dia bini dia tu ada kakak kembar dengan dia, dan kakak dia pun bersuami dah. Ada ni kembar cuma tu tahi lalak ya, atas belakang bini dia kiri kanan, bini kakak dia kiri kiri. Jadi nak jadi satu ceritanya, balik lama PKP cuti itu, baliklah kampung, boleh balik merentah negeri ni. Jadi bilik dalam rumahnya ada 2 tingkat atas. Sebelah kanan kakak dia dengan tok lelaki kakak dia, sebelah kiri dia dengan bini dia. Jadi kerana lama dah tak balik kampung ni PKP, dia dengan biras lah dia panggil suami, kakak ipar dia tu panggil beras keluar lagi lepok kedai kopi, buah duk ngopi, kena tukar ali 3 gelas. Di rumahnya bini dia dengan kakak ipar dia tukar bilik, nyatok mesej kau tok lelaki masing-masing. Ni nak jadi rupa wati syubhat. Padahal wati syubhat ni apa tu? Nak jadi rupa cerita wati syubhat. Maka baliklah tok lelaki masing-masing ni kena tukar ali 3 gelas. Bayar ke lagu mana, terik tak terik. Nak ni. Balik tu gak pakai gomo selalu dah bini masing-masing. Tak buka lapu gapo sudah dah bergomo tu gak buka lapu tengok, guano tahi lalak mutukar dek kiri. Bini aku dek kanan sudah. Kata bukan tok laki aku ni, sudah lah. Ni dia panggil wati syubhat, jima' syubhat, kesamaran. Kenapa tu? Maka kalau lekat perut boleh anak, boleh bepok. Kenapa tu syubhat gitu? Jangan pula tiba-tiba jadi syubhat. Tak pernah bini tak tiba-tiba syubhat. Tu bukan syubhat, tu merapak curi dia panggil. Ya syubhat ni kita beli kasut, orang lain pun beli kasut supaya kita juga. Jadi mari surga tak tengok saiz. Hak ni saiz banyak sikit, kita saiz kecil sikit, pakai sauk gitu berjalan kakak. Tu baru syubhat. Kalau tak beli kasut awal-awal, mari duk sauk kasut orang, tu bukan syubhat, tu curi dia panggil. Faham tak? Nun faham molek tu syubhat lagu mana? Boleh anak, boleh bempak. Atau yang ketiga boleh bempaknya hanyalah dia jima' hamba milik bagi dia yang tidak ada suami bagi hamba tersebut. Bila lekat anak, boleh bin dia. Itu kan? Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak hamba iaitu Maryam Al-Qibtiyah yang dihadiah oleh Raja Mesir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja boleh bempak. Lain pada ni tak boleh bempak. Bemok cerak. Bemok yakin. Sebab tu Isa bin Maryam dan Isa bin Maryam, Nabi Isa anak laki-laki bagi Maryam, tidak pernah diputuskan nasabnya oleh Allah sebagai keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Baca dalam Quran. Itu ayat kata kuat hujah nuqaba asyraf selain daripada Hadramaut Yaman. Itu dah Nabi. Jadi nama dia Muhammad, anak laki-laki Yusuf As-Sanusi Al-Hasaniyu. Tu kata setengahnya Sanus ni ialah nama kabilah, kata setengahnya ialah nama tempat, ada khilaf lah, tapi hak lebih rajihnya ialah nama kabilah, kalau tak silap. Tu nama bangsanya, itu dia. Jadi As-Sanusi Al-Hasani nama bangsanya, nama keturunannya. Jadi beliau ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah nasab mak ayah dia. Jadi nenek dia. Nenek Imam Sanusi ni ialah Syarifah. Syarifah dah. Gitu. Jadi beliau masih lagi termasuk daripada titihan darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi bukanlah semata-mata darah saja, ya. Yang dikehendakinya ialah ilmu dan amalan. Semata-mata darah saja tidak mencukupi untuk seseorang itu selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tengok anak Nabi Nuh, Kanaan tu. Tuhan kata, innahu laisa min ahli. Sesungguhnya Kanaan tu bukan ahli baik kamu, bukan keturunan kamu, walaupun dia anakmu. Kenapa? Kerana perbuatan dia tu jahat, dia kafir. Tengok. Jadi bukan semata-mata nasab saja. Tidak terdahulu seorang itu dengan nasab dia semata-mata, tetapi mestilah dengan ilmu dan amal dia, gitu dah. Habis. Yang dinamakan dia muqaddimah Syekh Sanusi, nama apa? Ummul Barahin. Itu Ummul Barahin, bukan Ummu Ibrahim dah. Apa artinya Ummul Barahin? Artinya arti Ummil Barahin atau Ummal Barahin lah, yang dinamakan dia akan Ummal Barahin. Kalau kita baca mengikut sungguh lah. Artinya arti Ummul Barahin itu ibu segala dalil yang mengandung ia atas sekalian aqaid. Jadi dia dalil dengan burhan ni dia ada umum khusus dia. Tiap-tiap burhan pasti dalil, tapi tiap-tiap dalil belum tentu burhan. Gitu dah. Contoh, tu dia burhan ni, hujjah ni, dia mesti tersusun daripada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, muqaddam tali dan natijah. Itu dalam ilmu mantik dia panggil. Itu dia panggil burhan. Contoh dah, bermula alam ini berubah. Itu dia panggil muqaddimah sughra. Tiap-tiap berubah itu pasti baru. Maka alam ini baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang membaharukan dia. Maka natijah keluar, alam ini pasti ada yang membaharukan dia. Gitu. Itu dia panggil burhan, hujjah. Sebab dia tersusun daripada muqaddimah surah, muqaddimah kubra, muqaddam natijah, muqaddam tali dan natijah. Tapi kalau dalil tak semestinya lagu tu. Contoh kata, mana dalil mesti ada Allah? Tentu tidak, tak ada Allah. Alam ni, tu dalil dah. Alam ni baharu alam ini. Ataupun ada alam ini. Dia tidak tersusun daripada muqaddimah kubra, sughra, muqaddam tali nanti, tak ada. Pakai alam ini, baharu alam ini, dalil, tapi bukan burhan, bukan hujjah. Tetapi kalau kita kata, kerana apakah alam ini jadi dalil yang menunjuk mesti ada Allah? Tentu tidak, tiada Allah. Kerana alam ini berubah, tiap-tiap berubah itu baharu, maka alam ini baharu. Tiap-tiap yang baharu pasti berhajat kepada yang membaharukan dia. Maka alam ini ada yang membaharukan dia, iaitu Allah. Hak ni burhan pun dia panggil, hujjah pun dia panggil, dalil pun dia panggil. Gitu dah. Tiap-tiap burhan pasti dalil, tapi tiap-tiap dalil belum tentu burhan. Gitu. Bukan burhan nama orang tu, bukan. Burhan mana? Hujjah. Begitu dah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dalam Quran sebut. Qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum, bawa mari hujjah kamu, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar orang yang betul, orang yang sebenar. Baik. Jadi nama kitab Muqaddimah Imam Sanusi ini namanya Ummul Barahin, ibu bagi segala hujjah-hujjah. Gitu kira. Ibu segala dalil ini, ibu bagi segala hujjah-hujjah yang mengandung ia hujjah, ia dalil atas sekalian aqaid, yakni aqaidil iman. Karena setiap pegangan yang kita pegang dalam hati ini tak boleh kita taklid. Kita ikut mulut Tok Guru. Katanya, mu tahu mana Tuhan tu kuasa? Tentu tidak, dia lemah. Tok Guru cerita. Kalau Tok Guru mari cerita Tuhan lemah pula, lemah juga kita Tuhan gitu.
Mu tahu di mana Tuhan ada? Tentu tidak, tak ada Tuhan. Tok guru cerita apa mu tanya lagi? Tak boleh tu, tak jadi tu. Iman lagu ni diselisih pendapat oleh ulama. Qaul yang lemah kata kafir. Kafir lagi. Tak sah. Akidah dia akidah ghairu sahihah. Tidak sah. Tidak sah. Iman dia tak sah. Akidah dia tidak sah. Masih kafir. Mati kekal neraka. Berat. Tapi muncullah pendapat tu lemah. Tapi pendapat lemah pun jangan memang ada dalil dia, ada wajah dia, ada hujah dia. Qaul yang rajih, iman muqallid sudah sah. Sudah sah. Akidah dia sudah sahihah. Tapi dia berdosa dengan Allah Ta'ala karena dia meninggalkan berfikir pada dalil. Tu Tuhan sebut dalam Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, berkata mereka itu ahli neraka sa'ir, law kunna, kalau adalah kami di dunia mula, nasma'u, kena dengar dulu. Sebab tu ilmu akidah dia tak boleh kita nak baca sendiri. Jangan kata ilmu akidah saja, ilmu lain pun kita tak boleh baca sendiri. Kita baca ubat-ubat tu, ubat ni, lepas tu kita pun buka klinik sendiri. Boleh? Tak boleh. Apatah lagi ilmu akidah. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Mana-mana orang yang mengambil ilmu akidah dalam kitab semata-mata tanpa mengaji dengan seorang tok guru pun, dia beli baca seorang, maka masuk dalam hati dia segala sengka-sengka, waham-waham yang banyaknya salah. Itu bahaya. Salah akidah ni kan, kalau tidak fasik mubtadi', kufur wal iyadu billah, kekal dalam api neraka. Ini bahaya. Maka kena nasma' dulu, kena dengar dulu. Kena dengar dulu tok guru mengajar. Au naqilu, au dengan makna ma'ah. Kalau dengar saja pandai tutup kitab, tak ada duk fikir ke apa, tak ada. Kena dengar dulu, ngaji dulu cara nak mikir lagu mana. Sebab cara nak mikir ni nanti ulama ajar kita cara nak mikir, guna akal kita ni kena betul. Sebab tu kalau kita mengaji sifat 20 nanti kan, sifat samak basar kalam, kebanyakan ulama tauhid, ulama usuluddin ni bila sebut dalil pada sifat samak basar kalam, dia tahu mari dalil akal dahulu, mari dalil akal. Kalau wujud kita baka siapa ke sifat apa? Kudrat iradah ilmu hayat. Hak ni dia akan buat mari dalil akal saja. Dalil Quran hadis tak ada buat mari, tak apa. Apa tu? Ada sebab. Sebab boleh jadi orang mikir dia qiyas makhluk di atas Tuhan. Orang panggil qiyas syahid alal ghaib. Lagu mana dia kata? Tuhan ni apa salahnya kalau pekak buta bisu? Sebab apa dia kata? Sebab dia duk tengok ada je orang pekak buta bisu boleh buat kerja. Betul? Orang buta hafal Quran ramai mana? Kita tak buta kuliah tak tahu lakum dinukum waliyadi nak sudah lagu mana. Orang buta boleh hafal Quran, orang pekak boleh hafal Quran, orang bisu boleh buat kerja macam-macam, masuk gobah tu jahit macam-macam. Apa salahnya kalau Tuhan pun buta pekak bisu? Dia boleh buat langit bumi ni. Tu cara memikir tu salah tu. Jadi tak betul cara memikir lagi tu. Nanti ulama ajar bukan gitu mau fikir lagu ni. Kena nasma'u dulu, barulah nak kilu. Kalau tidak lagu tu, ma kunna fi ashabis sa'id, nescaya kami tidak jadi penghuni neraka sa'id. Jadi kalau orang tu taklid dalam ilmu akidah, berdosa dia kalau dia tu ahli nazar, orang yang boleh mikir, bukan gila dah. Maka berdosa dia. Walaupun iman dia tu sah, tetapi masih diselisih pendapat oleh ulama. Habis. Telah redha oleh Allah Ta'ala akan muallifnya, akan tuan pengarangnya. Muallif tuan pengarangnya. Allah telah redha. Dalilnya mana? Tengok. Orang duk mengaji kitab dia ni sampai sekarang pun tak putus-putus. Mana? Universiti Islam tertua di dunia seumpama Al-Azhar Asy-Syarif, Qarawiyun di Maghribi, Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. Sampai sekarang ni baca kitab Ummul Barahin. Di pondok-pondok baik di Indonesia, di Malaysia, di Fatani Darussalam, semua baca kitab Ummul Barahin.
Nah, kita walau tidak pondok surah Ar-Rayyan ni. Walaupun kita tak baca kitab Ummul Barahin direct tu, tapi kita baca kitab Aqidatun Najih, yang mana Aqidatun Najih ni terjemuh serta syarah di atas kitab matan Ummul Barahin. Ini tanda Allah redha. Itu nah, Allah redha. Sebab ikhlasnya dia mengarang kitab ni. Macam kita karang buku gapo orang beli masa tu je, lepas tu tak ada cetak kali pertama tu, lepas tu dah cetak pak sudah. Nah, nak habis stok. Habis cepat-cepat beli lama mana tak laku ni dah. Tapi kitab dia tengok. Siapa lah ni dia ulang-ulang cetak. Nah, orang tak reti jauh tengok. Dia mau buat pula kod Rumi. Dia mau pergi tu kod Rumi tu. Nah, rajinnya orang gitu tulis pula kod Rumi. Sebab apa? Tahu kata ramai orang Melayu lah ni bukan Bani Jawi, Bani Rom. Tulis pula kod Rumi. Tak putus orang mengaji, tak putus orang ambil intifak, ambil istifadah, ambil manfaat dan faedah daripada karangan dia ni. Bermakna Allah redha kepada muallifnya, dan dijadikan akan syurga itu akan tempat ketetapannya, ketetapan muallif. Ni orang panggil jumlah du'aiyah, maknan juga ni orang panggil khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Telah redha oleh Allah dengan mana? Mudah-mudah ya Allah redalah olehmu akan muallifnya, dan dijadi ya Allah jadikan olehmu akan syurga itu tempat ketetapannya, ketetapan muallifnya, iaitu Imam Sanusi. Yang ketetapan di mana? Tempat kediaman, tempat duk tetap kediaman. Dia dah. Amin. Amin tu dia panggil isim fi'il amar dengan makna istajib du'aana ya Allah. Minta perkenankanlah permohonan kami ni, hei Tuhan, perkenanlah permintaan kami ni, supaya redamu kepada tuan pengarang ni, dan mujadikan syurga lah tempat kediaman bagi tuan pengarang, iaitu Imam Sanusi. Habis. Kemudian kata Syekh Zainul Abidin, dan aku namakan terjemahku ini dengan aqidatin najina fi ilmi usuliddini. Kita berhenti situ dulu dah. Dan aku namakan terjemahku ini. Dia kata terjemah, dia tak kata syarah. Ini orang panggil mimbabit tawadhu', syarah. Setengah daripada khisal mahmudah, setengah daripada budi pekerti yang terpuji yang ditunjukkan oleh syarah, oleh tuan pensyarah kita ni, iaitu Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Dia tak kata ini syarah, aku namakan syarah ini dah. Dia kata aku namakan tarjemah. Tarjemah ya. Apa tarjemah? Naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra. Pindah daripada bahasa yang lain ke bahasa yang lain. Itu terjemah. Tapi kalau kita mengaji lepas ni, bukan terjemah saja ni. Syarah siap habis dah. Dengan masalah-masalah di alam Nusantara, ilmu martabat 7, kau bak tarekat sesak kau habisnya sebut dalam ni lah kau. Nah, jadi nak cerita kata ini budi pekerti yang mahmud, yang dipuji, yang terpuji, yang ditunjuk oleh tuan pengarang. Walaupun kitab dia ni ialah sebuah syarah, tetapi dia tak kata syarah, dia kata terjemah. Aku namakan terjemahku ini, aku namakan apa? Dengan aqidatin najin, pegangan orang-orang yang kelepasan daripada kekal di dalam api neraka, fi ilmi usuliddini, pada menyatakan ilmu umbi, pokok teras bagi agama. Wallahu a'lam. Di situ dah. Dan aku namakan. Tanda molek lah. Takut kita keluar negeri pula. Kerap benar. Macam minggu depan Melaka pula. Melaka mana ni? Selama nah. Perak pula 3 hari Jumaat 1 Ahad. Tak siap pondok gitu. Tubik pergi mari cari PT. Tubik jauh-jauh semua. Jadi tanda molek kita takut-takutnya bulan depan kena kau ni keluar negeri. Bulan depan tu pula jokok lama pula ni. Tanda molek wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.